forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Tuan Ibrahim Tuan Man. Apa dia cakap? PAS terbuka hidupkan kembali MN. Okay, saya baca sedikit dekat berita harian ni. PAS masih terbuka untuk meneruskan agenda penyatuan ummah bersama UMNO yang kini memilih membentuk kerjasama di bawah kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Saya membaca satu kenyataan Presiden UMNO. Memang sudah ada kenyataan daripada timbalan Presiden PAS yang kononnya kalau boleh nak memulihkan semula Muafakat Nasional. Saya masih lagi bercakap soal Muafakat Nasional. Ini unjuran daripada kenyataan daripada Datuk Seri Tajuddin Rahman yang dulu pernah jadi ahli parlimen Pasir Salak. Jadi kononnya lah untuk UMNO kembali berada di pesada politik dengan mantap, eloklah disantun semula Muafakat Nasional. Jadi apa kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO? Kata Datuk Zahid Hamidi, sudahlah. Dan kita pun tidak berhasrat untuk menjalinkan semula hubungan kerjasama dengan parti atau pemimpin yang bermuslihat. Memang tidak dinafikan saudara, PAS dilihat banyak muslihatnya. Dah elok-elok wujudnya Muafakat Nasional, adanya piagam, cuba dirombak-rombak, cuba digamit orang lain, cuba bermain dengan kayu tiga dengan orang lain. Jadi macam mana? Banyak muslihat. UMNO bersetuju untuk menjalinkan dengan siapa saja yang jelas pendirian mereka. Jadi selaku Timbalan Menteri, beliau kata kerjasama harus datang. Menurut Datuk Zahid, kerjasama dengan UMNO dan sebagainya harus datang daripada keikhlasan dan bukan manipulasi serta beberapa tindakan yang tidak dialu-alukan, yang penuh dengan muslihat. Memang perlu kata Datuk Zahid. Jadi mana-mana pemimpin dan parti yang sangat bermuslihat, saya tidak fikir kita ataupun UMNO harus revisit ataupun harus mengkaji semula hubungannya. Ini jawapan kepada apa yang dilontarkan oleh Tuan Ibrahim. Kerana Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man berkata, PAS masih mengambil sikap sedemikian memandangkan ummah khususnya orang Melayu masih memerlukan penyatuan. Salah siapa? Apakah baru sekarang, baru sedar saya? Jadi reaksi Tuan Ibrahim itu adalah sebagai mengulas kenyataan, sebagai saya kata tadi, bekas Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Rahman. Jadi saudara, dalam keadaan begini, saudara, sudahlah. Anda teruskanlah usaha anda dengan Perikatan Nasional, izinkanlah kami, warga UMNO, dengan Pakatan Harapan mewujudkan kerajaan perpaduan yang matlamatnya adalah untuk menangani derita rakyat. Jadi soal sekarang ni, kalau rasa nak ambil kuasa ke, kalau rasa rakyat bersama dengan anda, tunggulah. Pilihan raya pun tak lama lagi, 4 tahun setengah je, mungkin ada pilihan raya, bertempurlah. Siapa yang rakyat pilih, maka itulah pilihan anda. Jadi sebelum itu, buat kerja masing-masing. Sebagai parti pembangkang, saya mengharapkan agar Perikatan Nasional berperanan sebagai pembangkang yang berwibawa. Bukannya mengata, bukannya menabur fitnah dan sebagainya. Malahan saya rasa ini dah beratus kali lah saya. Mereka dalam Perikatan Nasional, lain tak ada zikirnya saudara, kerajaan akan tumbang. Kerajaan perpaduan akan tumbang. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang. Mula-mula ada nombor 200, kemudian turun 156, 118. Kemudian kata bulan Jun, bulan Julai. Malahan, kalau kita dengar kenyataan Presiden PAS, Tan Sri Haji Hadi, bulan Ogos, kita akan mengambil alih pucuk pimpinan. Dan sekarang ni malam 31 Ogos. Tak tahulah kalau pada fikirannya ada 32 hari pula. Mungkin 32 Ogos gamaknya. Saya tak tahu. Dan saya melihat, semua ini adalah berpunca daripada keyakinan mereka. Mereka tahu apa yang sedang dilakukan oleh segelintir warga daripada UMNO, parasit-parasit yang sudah pun di luar UMNO dan juga yang telah pun dikenakan tindakan dan sebagainya. Mereka berusaha pula untuk mengharamkan UMNO. Jadi bagi mereka merasakan apabila UMNO itu diharamkan, maka mudahlah mereka
untuk menukar kepimpinan negara. Itu dia punya kilasnya saudara. Sebab itu sekarang ni kita nak tanya, nak tak muka mana Tuan Haji Hadi? Nak tak mana Tan Sri Muhyiddin? Hamzah dan ramai yang kata tak tahulah, ya ada pula kata 4 bulan, kita tunggu pula saudara 4 bulan. 4 atau 5 bulan ada pula. Sekejap lagi saya akan ulas persoalan itu saudara. Ada pula yang mengatakan bahawa orang UMNO, pemimpin UMNO, ahli parlimen UMNO yang berubah akan menyertai parti PAS. Ada, bukan tak ada saudara. Tunggu pula 5 bulan. Belaka dah lepas dah saudara. Jadi saya melihat sebenar-benar saudara, apa yang mereka lakukan, satu-satunya kaedahnya adalah dengan memastikan UMNO dibubarkan. Ataupun kalau tak boleh dibubarkan, pastikan UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Kalau itu berlaku, maka mereka boleh menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Perdana. Saudara Pac-Man dia kata, Pac-Man Al-Wangsa Majuri, dia kata bulan Ogos 2028 kot. Mungkin. Ya, Saleh. Jadi yang kita nak cerai bini dia masa ada tak sampai 3 jam. Itu saudara dia. Mereka begitulah keadaannya. Saudara Haji Cik Soh, jangan lupa malam ini pemimpin Perikatan Nasional angkat sumpah. 1 jam lagi. Akhirnya saudara Haji jadi bualan. Jadi sekarang ni kita lihat saudara. Dan semalam Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan dan sekarang modal dah hilang dah sekarang ni. Modalnya wujud balik. Muafakat Nasional. Kembali pada meja rundingan untuk menyantuni atas nama Melayu. Lagi sekali nama Melayu dijual. Untuk menyantuni, sama-samalah kita menyantuni semula Muafakat Nasional. Untuk penyatuan Melayu. Tapi dalam waktu yang sama, mereka tidak menerima pun Parti Amanah. Lepas itu paksa kita menerima Parti PBM yang kita semua tahu matlamatnya tidak lain tak bukan nak membunuh UMNO. Mana mungkin? Saya lihat sendiri saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni memanglah pilihan raya lepas telah pun berlalu. Perikatan Nasional ada 4 negeri yang mereka perintah, iaitu yang dalam perintahan pilihan raya 6 luar negeri, mereka dapat 3 negeri. Tapi kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan masih dapat 3 negeri mempertahankannya. Sebab itu mereka melihat bahawa cara yang terbaik pastikan UMNO ditumbangkan. Kalau UMNO tak dapat ditumbangkan, maka dengan sendirinya lah mereka akan kehabisan minyak, habis modal saudara. Dan hari ini kita dapat tahu bahawa mahkamah telah pun memutuskan bahawa usaha untuk melakukan semakan kehakiman berhubung tentang usaha mereka membatalkan UMNO ditolak oleh mahkamah. Jadi tak ada lagi. Lepas ini UMNO harus berlayar baterainya terus ke hadapan sempena malam kemerdekaan. Jadi saya harap pimpinan UMNO di peringkat akar umbi tak payah bimbang. Kalau ada orang menyatakan UMNO akan diharamkan oleh mahkamah, dah tak ada dah. Sebab mahkamah telah pun menolak semakan kehakiman yang cuba dilakukan oleh mereka, saudara. Manapun saudara, saya melihat saya berbicara tentang langkah 4 September. 4 September, 5 September. Saya suka perkataan 5 September saya. Sebab ada kumpulan dulu, ada penyanyi kumpulan September 5. Ingat saya? September 5. Menyanyilah, melalaklah. Sebab saudara, saya nampak tak ada logika. Kalaulah berlaku kemasukan atau peninggalan, memang kita tahu lebih kurang 3 orang daripada Johor tu, memanglah saya tak nak sebut namanya. Memang kita tahu memang mereka itu tidaklah begitu setuju untuk berada dalam UMNO lagi. Sebab itu mereka telah pun digantung. Yang ada dalam UMNO pun tidak boleh dipecat lagi saudara. Tapi dia lebih bersifat sebagai duri dalam daging, saudara. Tapi kerana bosnya digantung selama 6 tahun, jadi terhenti tindakan tersebut. Dan kalau mereka beralih angin menyertai parti lain, maka nak cari mana 100 juta tu? Sebab itu saya kata di mana logikanya? Mungkin untuk mengeruhkan suasana, mungkinlah mereka lompatlah saudara, 3-4 orang tak jadi bekas pun, tak jadi kudis saudara. Sebab macam saya katakan 3 hari lepas lah, orang yang mengumumkan bahawa bakal berlakunya lompatan itu, lompatan ahli parlimen,
orang yang mengumumkan itu dia bukan ahli parlimen pun. Saudara. Dan dia bukan pemimpin UMNO lagi. Dia telah dipecat daripada UMNO. Jadi saya kata takkanlah orang boleh mudah percaya persoalan tersebut, saudara. Jadi saya rasa usaha mereka tak lain adalah untuk menumbangkan pimpinan kerajaan perpaduan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang sedang diusahakan oleh puak-puak sebut, saudara. Macam-macam mereka lakukan. Sebenar-benar, saudara, mereka itu semakin miang, semakin geli. Sebab hari ini, saudara, sudah pun tersiar apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengumumkan terdapat seorang mantan Menteri Kanan, saudara. Mantan Menteri Kanan, akaunnya telah dibekukan. 132 akaun. Wow! 132 akaun, saudara, telah pun dibekukan oleh SPRM. Ertinya, saudara, akan ada lagi pendedahan yang melibatkan mantan-mantan menteri. Orang yang begini, saudara, mereka, sebab itu mereka tak diam. Saudara Edi Tahir, begitulah logiknya. Ya, dia, saudara. Dan saudara Mak Lalat, saya bukanlah memuja Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Tapi saya mengatakan, berdasarkan prinsip demokrasi untuk kestabilan negara, sewajarnya kita meneruskan kestabilan politik agar ekonomi negara dapat disantuni sebaik mungkin. Dan mereka tak fikir soal rakyat. Mereka langsung tidak memikirkan soal rakyat. Rakyat nak hidup ke, nak mati ke, rakyat boleh makan ke, poket rakyat kempis. Mereka tak peduli. Yang mereka fikirkan adalah jawatan. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Nak turun ke Perdana Menteri, nak turun Perdana Menteri. Itulah ratibnya. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jatuhlah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari bulan Julai, Ogos. Lepas Ogos ni, September pula. Lepas September apa pula lagi kita tak tahu. Sebab Parlimen akan bersidang pada Oktober. Bajet akan dibentangkan pada 13 Oktober. Jadi nanti akan diratibkan pula lah. 13 Oktober. Bahawa kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertukar ganti pemimpinnya. Saudara. Itu ratibnya, saudara. Jangan lupa 13 September apabila berarti bulan Oktober apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan bajet negara. Sebab artinya kalau bajet ditolak oleh ahli-ahli parlimen, maka jatuhlah Perdana Menteri. Tapi sebenarnya tidak berlaku begitu, saudara. Tapi mereka akan berusahakan. Kita bersedialah mendengar bahawa kemungkinan bulan Oktober pula. Lepas Ogos, September, lepas September, Oktober. Sedangkan mulai minggu depan Perdana Menteri kita akan berada di Amerika untuk berucap di persidangan UNGA, United Nations, Perjuangan Bangsa-Bangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saudara, itu keadaan, saudara. Sebabnya kita buat September kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berada di Amerika. Maka mereka pun berusahalah. Hari ini kononnya UMNO itu boleh diharamkan. Tapi bila mahkamah tolak, bagaimana jadinya? Kemudian 5 September. Kerana mungkin yang bawa Perdana Menteri tak ada dalam negeri. Mungkin, saudara. Saya khawatir kalau mengikut cara-cara pentadbiran Dr. Mahathir dulu. Saya ingat, saudara, waktu saya jadi wartawan dulu, bila saja Dr. Mahathir mengumumkan dia akan berangkat ke luar negeri, saya kata siaplah. Adalah orang yang akan ditangkap. Sama ada operasi lalang lah, ISA lah, macam-macam dulu. Jadi apakah unjurannya lebih kurang sama? Perdana Menteri tidak dalam negeri, maka mereka-mereka yang terlibat dalam pelbagai kes tentang skandal akan didedahkan. Mungkin saudara Iwan Skyrock, Midin sumpah jadi PM ke-11 2023-2024, kata Tok Guru. Biarlah, saudara. Semangat komen. Saya begini, saya tak suka. Memanglah macam-macam orang gelak, Abah Sakau. Saya tak suka begitu, saudara. Cuma saya lebih suka bercakap soal prinsip. Mereka mahu menjatuhkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Perdana. Lain tak ada, saudara. Kerana mereka miang, geli dan diburu ketakutan. Malam-malam tak tidur malam, saudara. Kalau mantan menteri 132 akaunnya telah pun dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, ini bukan cerita kaleng-kaleng, saudara. Bila saya tengok
kenyataan yang tersiar dalam media hari ini terkejut saya. Jadi akan ada lagi. Dan bagaimana mereka yang sudah pun kesnya sudah pun dibawa. Banyak saudara kes melibatkan bank rakyat. Mantan Menteri jangan boleh bercakap sembrono. Anda juga akan disiasat. Bagaimana penglibatan dalam peluncuran kontrak-kontrak yang melibatkan bank rakyat. Bagaimana pula dengan Air Bestari. Jangan lupa saudara, berbilion. Ini juga saya rasa pasti akan dibongkar. Dan saya lihat bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim, beliau tidak akan menyekat ataupun meminta supaya SPRM menghentikan. Kalau siasat, buatlah siasatan. Dia tidak akan menyuruh, dia tidak akan spesifik ataupun orang ni kena siasat, orang ni kena siasat. Tetapi jangan lupa saudara, kepala-kepala yang ada tu. Jangan lupa orang dari Johor. 2-3 orang ahli parlimen dari Johor tu. Yang mantan menteri. Bagaimana mereka akan disiasat. Begitu juga yang ada di Selangor. Bagaimana di Kelantan. Bagi saya lah. Sebab itu saya katakan, anda dah tak jadi menteri, dah tak jadi Perdana Menteri. Sudahlah. Tak payah campur lagi. Apa nak lagi? Pencen ada. Wang ada. Ini reta dah cukup. Apa nak lagi? Bagi saya lah, saya sebagai sahabat, saya menasihat mereka. Kalau boleh sudah-sudah. Biarkanlah kelangsungan kepimpinan hari ini berjalan. Jadi nak sakit hati buat apa? Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Saya rasa mungkin lah pas kan ni, dulu dia orang ni yang ada dia menteri. Ada yang timbalan menteri. Sekarang bila dah macam-macam langkah dia nak buat. Dulu kata kalau lepas PRN ni, tukar Perdana Menteri, kata Ogos ni, esok dah tak 31. Tapi tak, tukar-tukar juga Perdana Menteri. So mungkin dia ni sedap rasa, pernah rasa sedap jadi menteri-menteri dulu. So dia nak ajak UMNO balik, berbuat baik balik. So kalau dia orang bergabung dengan UMNO, so UMNO keluar daripada Pakatan Harapan, so dapatlah dia orang jadi menteri nanti. Macam-macam tak habis dia orang ni. Asyik nak gila kuasa je. Okey, mari terus menyokong kerjaan Perdana Menteri Ibrahim. Assalamualaikum.